Okey, Assalamualaikum semua. Dah, suara tak ada tak eh? Ni suara dah okey? Okey. Jadi hari ni kita nak cakap tentang kencing manis. Macam mana kita nak kawal dia? Apa bahaya-bahaya dia? InsyaAllah apa yang kita boleh ikhtiar. Kita nak kawal kencing manis sampai okey, Hafiz, terima kasih. Alhamdulillah. Dengar dah okey. Ada gangguan teknikal sekejap tadi. Semoga Allah murahkan rezeki tuan. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Kita sama-sama dalam live ni insya-Allah kita akan dapat ilmu sikit. Kurang-kurangnya ada ilmu yang manfaat. Ilmu yang kita boleh guna untuk kita teruskan kehidupan yang sihat. Kalau kita kena sakit nanti, kita boleh merawat. Kalau kita jumpa orang sakit, kita boleh advise dia. Kita boleh bagi dia punya, orang kata, nasihat yang baik. Dan kita kena tengok kenapa orang sekarang ni tak sembuh-sembuh dengan penyakit kencing manis ni. Sebab kita memang merawat dengan benda yang tak menyembuhkan. Itu yang pertama sekali. Betul tak? Setuju tak? Kita merawat memang tak sembuh. Kalau kita pergi klinik, pergi hospital, doktor kata yang ni, penyakit ni memang tak boleh sembuh dah. Kita kena teruskan. Kalau dah mula makan ubat, kita kena makan sampai akhir hayat kita. Jadi ini yang dibagi tahu oleh kita. Jadi kita pun ikut merawat yang macam tu. Akhir-akhir sekali semua komplikasi yang kena kepada orang kencing manis tu kita kena. Walaupun kita tahu kita kena dengan sebab kita tak ambil langkah-langkah untuk kita nak merawat, nak menjaganya dengan betul. Okey, apa komplikasi yang pertama? Komplikasi yang pertama ialah dia yang biasa kita dengar, orang kencing manis ni kaki dia buruk. Di hujung-hujung tu selalunya jaranglah yang kena jari di tangan, selalunya di kaki. Sebab yang paling jauh daripada jantung tu, pembuluh darah tu adalah di kaki, di hujung-hujung jari-jari kaki. Itu sebenarnya yang dipotong. Itu dipanggil gangren. Gangren tu apabila pembuluh darah dia dah rosak, jadi dia akan menyebabkan gangren dan akhirnya bila tak boleh diselamatkan, dia kena potong. Tapi ada juga orang yang kalau doktor nak potong tu dia bertahan dan dia merawat dengan herba-herba, cara mencuci dan sebagainya yang betul, ada yang sembuh. Tetapi ada juga yang dia bertahan, dia tak mau nak potong dan sebagainya, dia menerima nasib meninggal dunia dengan sebab serangan jangkitan kuman yang berlaku daripada tempat luka dia tadi. Jadi itu di antara benda yang kita kena faham. Kita yang ada kencing manis, yang ada kencing manis ni, antaranya komplikasinya tu, yang pertamanya dia akan menyebabkan sel kita mati, kemudian jari-jari kita tu jadi, orang kata, hitam, jadi mati dan berlaku peradangan dan ada jangkitan kuman dan terpaksa dipotong. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya buta. Mata boleh buta kalau kita ada kencing manis. Jadi saya ada seorang kawan yang mata dia dah tak nampak terus dah sekarang. Mr. LKM, ya, silakan. Sulung, Azwan Dian, Syaiful Yusuf, silakan. Kita sama-sama dalam live ni kita dapatkan sikit ilmu. Mata buta tu komplikasi antaranya yang disebabkan oleh kencing manis. Jadi semua orang yang ada kencing manis, ini komplikasi yang bakal berlaku kepada dia. Sekiranya dia meneruskan, sekiranya dia menghidap kencing manis tu tak sembuh-sembuh sampai akhir hayat dia, kalau hayat dia panjang,
70, 80, nanti akhir hayat dia tu dia akan berlaku komplikasi-komplikasi ni. Ni yang kita kena faham. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan faham, tuan-tuan boleh buat. Boleh ambil langkah-langkah orang kata untuk kita nak menghalang dia. Kemudian ada yang stroke. Dia orang Jerman ni pun stroke juga. Dia stroke. Orang Jerman ni pun stroke, orang darah tinggi pun stroke. Kemudian buah pinggang dia rosak. Pinggang dia rosak dengan dia, kemudian dia kena guna mesin hemodialisis. Kemudian dia mungkin ada masalah jantung. Jadi kalau kita tak ambil langkah-langkah yang tertentu untuk nak menyembuhkan penyakit ni, nanti kita akan kena komplikasi-komplikasi tu. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Akhir hayat kita, kita kena dijaga, orang lain kena jaga kita kena diuruskan oleh orang lain. Jadi ini kalau orang yang semua orang yang warga emas yang umur 60, 70, ini di antara benda-benda yang dia nak elakkan berlaku kepada diri dia. Kalau boleh, dia nak hidup terus dengan kesihatan, dengan kualiti hidup yang elok. Dia boleh buat sendiri, dia boleh beribadah dengan sempurna, dia boleh lagi ke sana ke sini melakukan aktiviti-aktiviti dengan bebas, dengan tak perlu bantuan daripada orang lain. Zulkarnain dipersilakan masuk duduk. Kita nak cerita tentang bahaya kencing manis, dan insya-Allah kita boleh ambil langkah-langkah yang untuk kita nak betulkan dia. Jadi saya nak sebut, sama ada tuan-tuan merawat dengan herba, apa tu tuan-tuan ambil ubat hospital, kalau kencing manis tu tak sembuh-sembuh, tuan-tuan akan kena nanti salah satu. Risiko untuk kena komplikasi-komplikasi tu memang ada kalau tak sembuh. Jadi sebab tu saya nak nasihatkan supaya kita jaga. Kita kena merawat sampai sembuh. Tak kisah kalau kita merawat dengan ubat hospital pun tak apa. Kita ambil terus ubat hospital, tetapi kita kena merawat dengan hospital tu sampai kita sembuh. Macam mana nak merawat dengan hospital? Kalau doktor kata tak boleh sembuh pun, kita merawat sampai sembuh. Faham tak? Okey, gini. Doktor pun dia nak bagi ubat kencing manis, nak bagi ubat darah tinggi. Kadang-kadang dia hold dulu, dia tengok dulu keadaan orang tu, sama ada dia boleh dia perlu kepada ubat ataupun tidak. Tapi kalau dia dah cek 3-4 kali, 4-5 kali jumpa doktor, kencing manis pun duduk macam tu juga, darah tinggi pun duduk semakin meningkat, dan dia akan menyebabkan doktor tu bagi ubat. Doktor pun bukan nak bagi sangat ubat dia. Sebab ubat-ubat hospital ni dia ada kesan-kesan sampingan yang lain. TikToker, selamat datang. Apa kesan-kesan sampingan yang lain? Antaranya tuan-tuan, kalau kita makan ubat darah tinggi, ubat kencing manis, kebiasaannya orang tu dia sebab ubat-ubat ni semua kebanyakannya berasid. Asid yang tinggi. Sebab tu ubat doktor ni dia suruh makan selepas makan. Asid yang tinggi. Jadi kalau kita makan lama-lama, ubat doktor ni dia akan menyebabkan perut kita menjadi asid. Perut kita menjadi gastrik. Itu bahasa dia. Itu penyakit dia. Boleh jadi gastrik, boleh jadi ulcer. Dia akan bengkak, dia akan luka di dalam perut, dan dia jadi masalah lain pula. Sebab tu orang daripada satu penyakit, kalau dia duduk amal sampai seumur hidup dia buat hospital ni, nanti dia akan dapat bermacam-macam jenis penyakit. Jadi kita kalau bolehnya, cara kita nak kawal kencing manis ni adalah dengan makanan yang pertama sekali. Sama ada kita nak guna herba ataupun kita nak makan ubat hospital, kita mesti makan dengan kita mesti menjaga pemakanan. Jaga makanan. Ataupun dalam bahasa kita ni,
kita kena pantang makan. Orang kata pantang makan dan juga kita ambil ubat. Sama ada herba ataupun kita ambil ubat kimia. Ubat kimia macam saya sebut tadi, tuan-tuan akan ada dia punya risiko. Jadi saya hari ini nak cadangkan supaya tuan-tuan gunakan minum kopi kowi ni. Dalam dia ada honey goat yang boleh membantu menurunkan kencing manis. Dan kita ada juga produk daripada buah kulim. Buah kulim ni dia punya produk dia anti-tok. Produk daripada buah kulim. Kowi anti-tok. Dia dalam kapsul. Ada 60 biji. Jadi buah kulim ni baik untuk buah pinggang. Dia sesuai lah orang yang ada kencing manis di antaranya. Dia akan menyebabkan buah pinggang dia menjadi semakin rosak. Jadi kita gunakan buah kulim ni untuk bantu jaga buah pinggang tu bagi orang kencing manis ni sambil kita merawat. Tuan-tuan jangan kita harapkan kepada herba saja, jangan harapkan kepada ubat hospital saja, tapi kita kena jaga pemakanan, pantang. Sebab tu saya kata kalau nak pantang tu, honey goat. Dalam kopi ni ada honey goat. Buah kulim tuan-tuan tahu dah. Honey goat ni kalau tuan-tuan Google, dalam Google tu tulis honey goat for diabetes. Dia akan keluar. Kajian-kajian yang dijalankan mengenai dengan herba honey goat yang ada di dalam kopi kowi ni untuk kita nak kawal diabetes. Jadi insyaAllah, kalau kita buat sama-sama, ambil pemakanan yang betul dan ambil minum kopi ni setiap hari, insyaAllah kita boleh kawal dia punya kencing manis tu. Biar kencing manis dia kita turun kepada sampai normal tanpa kita orang kata bergantung sama ada kepada herba ataupun kepada ubat hospital. Itu baru betul-betul kita dah menyembuhkan kita daripada penyakit kencing manis ni. Ada setengah orang duk tulis tu reverse diabetes. Macam mana kita nak kembalikan? Sebenarnya kita nak reverse ni dengan sebab kita nak kembalikan keadaan tubuh kita ni supaya dia sesuai, dia sihat. Sebenarnya apa yang berlaku kepada kencing manis ni adalah kerana dia makan terlalu banyak karbohidrat. Banyak karbohidrat dia makan. Dia makan terlebih karbohidrat. Karbohidrat tu adalah daripada nasi yang kita makan, daripada bijirin, daripada tepung. Yang asalnya daripada bijirin tu semua mengandungi karbohidrat yang tinggi. Tepung, kita makan makanan-makanan segera sekarang, pizza, nasi lemak, roti canai. Itu merupakan makanan asasi kita. Jadi kita sebab tu di antaranya kita banyak yang kena kencing manis darah tinggi ni disebabkan oleh kita makan karbohidrat tu berlebihan. Jadi senangnya dalam masa kita merawat ni kita pantang karbohidrat tu dulu. Okey. Yang pertama kita kurangkan makan karbohidrat. Itu yang pertama. Yang keduanya itu benda yang kita makan. Yang keduanya kita kena jarakkan masa makan kita. Masa makan tu kena jarak. Selalu kalau kita makan 2 jam, kita makan pula 8 pagi makan, pukul 11 makan. Jangan macam tu. Kita jarakkan. Sampai pukul 1, sampai pukul 2 baru kita lunch. Jadi supaya masa antara satu makanan dengan satu makanan tu dia dijarakkan. Ada sebab dia yang kita nak kena buat macam tu. Jadi ini kita perlu buat untuk nak kawal kencing manis tu. Nanti kalau tuan-tuan dah normal balik dah, kita makan je lah. Lepas tu kita check lah. Kencing manis selalunya kalau dia nak kembali semula kepada keadaan kencing manis tu, apabila sel kita dah sembuh, dia lambat, dia makan masa.
Sebab tu sebenarnya tuan-tuan, nak sebut kata kita yang orang yang dapat kencing manis ni, sebenarnya dia dah berlaku proses tu sejak dia umur 40 tahun. Ataupun sejak dia berumur 20 tahun. Dia dah mula makan macam-macam tabiat pemakanan dia. Jadi umur 40 tu dia dah dapat kencing manis. Lepas tu dia drag lagi sampai 30-40 tahun. Sebab tu penyakit tu, akhir sekali tu dia akan menyebabkan sel-sel tu rosak. Jadi kita duk cakap tentang macam mana kita nak kawal kencing manis itu, antaranya dengan herba, honey goat, kopi kowi ni, dan juga macam mana kita nak jaga pemakanan. Pemakanan ni yang susah kita nak buat sebab kita tak faham macam mana cara nak buat. Okey, jadi saya cerita macam mana cara kita nak buat, nak jaga pemakanan. Yang pertamanya antaranya kita boleh menggunakan jadi kita ada produk oat. Oat ni ada di mana-mana. Oat ni dia mempunyai serat yang tinggi. Antaranya oat ni kalau kita ambil dia akan menyebabkan kita rasa kenyang lebih lama. Jadi sebab tu baik kita ambil oat ni sebagai satu, orang kata, cara kita nak ubah pemakanan kita dalam masa kita duk kena kencing manis ni. Apa yang tuan-tuan makan ubat hospital, tuan-tuan ambil herba, ambil bersama dengan honey goat ni, antaranya pemakanan tu kita tukarkan dengan oat. Oat sebelah pagi tu. Dalam oat ni kita ada $30 kali 30 seceh. Kita ada 30 seceh. 30 seceh ada dalam ni. Tuan-tuan beli 2 pack ni boleh tahan sebulan. Jadi tuan-tuan kita kena belajar berlapar. Kita kena ajak diri saya supaya kita nak bagi kita rasa lapar dalam masa sehari tu. Kan sekarang ni kita tak pernah rasa lapar. Lapar je makan. Jadi kalau kita nak jaga kencing manis ni, kita kena bagi kita rasa lapar. Kita kena tahan lapar tu selama mana kita boleh tahan. Lapar itu bagi orang kencing manis tu adalah lebih baik daripada kenyang. Itu yang kita kena ingat. Jadi selagi kita lapar dan kita tahan, kita boleh tahan. Contohnya tuan-tuan ambil oat ni pagi sekali cukup. Lepas tu tuan-tuan kena makan. Oat ni kita boleh campurkan dengan biji janggut. Kita boleh campurkan dengan kurma. Walaupun kurma pemanis tak apa. Kurma ni dia bagi tenaga. Dia banyak tenaga dalam tu. Jadi kita boleh hold dia punya makan tu. Dia boleh gunakan glukos yang ada tu untuk kita nak teruskan kita punya kehidupan tu. Okey. Jadi kita boleh gunakan oat, kemudian kita jaga kita punya, orang kata, pemakanan lain tu sampai kita lapar mesti baru kita makan. Saudara Asril, ada nak tanya soalan apa? Boleh tanya tuan-tuan. Kalau tanya nanti lagi senang saya jawab. Dia pergi kepada tuan-tuan. Ni Ahmad Sabri, Ahmad datang. Asril. Selamat datang. Sama-sama dalam live ni kita duk cerita tentang penyakit kencing manis ni, macam mana kita nak atasi atau bagaimana kita nak elakkan. Waalaikumsalam ya Asril. Ada nak tanya, boleh tanya Asril. Ini nak tanya tentang kopi ni ke? Kopi ni daripada honey goat. Honey goat ni adalah salah satu daripada herba yang terbaik yang digunakan di dalam traditional Chinese medicine, TCM. TCM digunakan herba ni dah lama, ribuan tahun. Antaranya dia baik untuk sendi. Saya dekat Sungai Petani.
Dia baik untuk sendi, dia baik untuk tulang, dia boleh menurunkan kencing manis, dia boleh menurunkan darah tinggi. Kemudian bagi bawa orang-orang yang ada kesan-kesan kencing manis yang menyebabkan mata dan mula rabun, insya-Allah amalkan kopi ni. Insya-Allah ada kajian menunjukkan Onigot ni dia juga dapat membantu saraf-saraf mata tu. Jadi kita ikhtiar tuan-tuan, ikhtiar. Apa yang Allah ciptakan dia ni, kadang-kadang yang Allah yang ciptakan ni tumbuhnya di China. Sebab tu Nabi sebut kata kalau kita nak belajar, belajarlah sampai negeri China. Mungkin itu di antara orang kata isyarat yang Nabi tunjuk, kata orang di China tu banyak ilmu dia yang kita boleh guna. Jadi tuan-tuan kalau kita duk bergantung 100% kepada ubat kimia, ubat hospital, tuan-tuan percayalah orang yang kena komplikasi buah pinggang rosak, buta, kena kerat kaki dan sebagainya tu, kebanyakan orang-orang tu tuan-tuan tanya dia memang dia makan ubat hospital. Tetapi dengan sebab ubat tu tidak menyembuhkan, doktor pun duduk nasihat suruh jaga makan. Tapi orang yang makan ubat doktor tu dia jadikan ubat doktor tu sebagai lesen dia untuk makan macam-macam. Itu jadi masalah. Jadi kita kena faham. Kalau kita tak ambil langkah-langkah berjaga-jaga, tak ambil langkah menyembuhkan, nanti kita akan kena komplikasi yang macam tu. Ya, Azril muda lagi ni nampak. Tak ada sakit apa Azril? Okey. Macam mana darah tinggi tak ada? Lina, terima kasih Lina, like, live, tak apa kita bagi ilmu, insya-Allah mudah-mudahan ilmu ni tuan-tuan kita buat sesuatu yang bermanfaat kepada orang. Kita keluarkan produk yang ada manfaat kepada orang. InsyaAllah tuan-tuan, kopi ni antaranya kalau yang kita fokus tu kepada masalah lutut dan juga sendi. Tapi di samping tu untuk kencing manis, darah tinggi pun boleh. Tapi kita jaga makan. Untuk sendi dan sebagainya nanti kita ada dah orang kata testimoni. Testimoni ni sebenarnya menunjukkan bahawa memang betul lah kajian yang dibuat tu. Jadi bagi orang-orang yang kemudian satu cara kita nak merawat tu kita kena ambil berterusan. Kita kena tengok. Kita tak boleh ambil produk ni kita nak tengok dia punya kesan tu dalam masa yang cepat. Asalkan ada sedikit perubahan tu dah cukup untuk kita nak meneruskan. Ada sedikit perubahan dah cukup untuk kita meneruskan. Jadi dalam keadaan hari ini tuan-tuan, pemakanan, pola makan kita tu yang berbagai-bagai juga akan menyebabkan kita jadi orang-orang yang banyak mengalami keadaan yang kesihatan yang tidak baik. Okey. Onigot ni kita gunakan ekstrak. Dalam ni kita gunakan ekstrak. Ekstrak, kemudian dia punya pemanis tu kita gunakan stevia. Cikgu Man, selamat datang. Waalaikumsalam cikgu. Ya. Ejen apa tu? Ejen Ali kan? Apa maksud? Selamat datang. Nama dalam TikTok ni macam-macam. Jadi kita hari ni berkongsikan bahaya kencing manis tu. Bahawa bahaya ni dia akan kena kepada akan ada risiko kena pada semua orang yang ada sakit kencing manis. Sama Allah ciptakan macam tu. Kalau macam ni keadaan ni dia akan jadi macam ni. Sebab tu kita kena ubah dia punya orang kata keadaan tu supaya dia tidak jadi kita jadi kita
keadaan kita. Cikgu Man on the way ke Jeltih lah. Ada program Bushra di sana. Okey, tak apa cikgu. Teruskan. Tak apa, kita cakap kepada orang-orang yang duk masuk dia. Jadi kita jadikan amalan ni. Osman Ibrahim, selamat datang. Kita bercakap tentang bahaya macam mana. Jadi kalau kita, sebab tu kita kena ubah dia punya peraturan yang Allah cipta tu. Bukan kita nak ubah peraturan yang Allah cipta. Nanti tuan-tuan silap faham. Allah ciptakan tu, contohnya kalau kita buat macam ni, jadi macam ni. Kalau kita usaha macam ni, jadi macam ni. Tak sama usaha ni. Sebab tu tuan-tuan, orang rajin dengan orang malas ni, tak sama rezeki dia. Kan? Maksudnya untuk orang malas, Allah sediakan dah. Tapi untuk orang yang malas tu, kalau dia usaha, dia memang ada rezeki dia yang lain pula. Allah ciptakan semua dah siap. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah bukan menciptakan kita, dan Allah menciptakan apa yang kita buat ni pun Allah ciptakan. Kita pilih saja untuk buat live ni. Saya pun pilih saja untuk buat live ni. Usaha untuk kita nak sama-sama bawa masyarakat untuk nak jadi sihat. Itu dia punya tujuan dia. No, selamat datang. Jadi kita nak sama-sama ajak untuk jadi sihat. Kemudian kita nak ajak juga untuk kita sama-sama bangunkan ekonomi. Ekonomi tu pun penting. Saya cakap tentang ekonomi ni dengan sebab kita duduk di belakang dalam ekonomi. Sebab apa? Sebab kita tak kisah sangat buat ekonomi kita daripada dulu. Dengan sebab kita orang asal di sini. Jadi kita mungkin peringkat awal dulu kita banyak bekerja dengan kerajaan. Kita orang-orang yang bekerja makan gaji, kita tak berniaga. Jadi akhir sekali sekarang ni kita menjadi pada peringkat sekarang ni, bila kerja pun susah dan sebagainya, kita jadi orang yang terbelakang di dalam ekonomi. Sebab kita tidak menguasai sepenuhnya pasaran. Sebab tu kalau kita tengok pasaran ni, contohnya saya selalulah bagi sebut sebab baru saja berlaku. Macam kita kata pasaran beras. Kita tak boleh kuasai pasaran beras sebab kita jadi penanam saja. Penanam, dan kita tak fikirkan. Kita orang Melayu ni sama-sama semua. Kita kena bagi dia punya kesalahan tu jangan dengan sebab kita tak fikirkan. Bagaimana kita yang tanam padi ni, kita perlu menguasai pasaran beras. Kamu dah kalau orang Melayu yang tanam padi, sepatutnya kita yang menguasai pasaran beras. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, di Kedah ni, ni saya duduk di Kedah ni. Kedah ni negeri jelapang padi. Tapi saya nak beli beras tempatan ni, tak ada sekarang ni, tak ada. Tidak ada beras tempatan di kedai-kedai yang di sekitar tempat-tempat saya duduk belilah. Baru semalam saya beli beras. Beras tempatan tak ada. Kita kena beli beras import harga RM18. Kalau beras tempatan harga RM12-13. Sekarang ini, orang yang menguasai pasaran tu, dia nak suruh kerajaan naikkan juga beras tu bagi harga RM18, RM17. Dengan alasan-alasan mereka yang tu. Jadi dalam masa mereka duk tuntut tu, mereka beras jadi tak ada. Sebab mereka pentingkan diri mereka. Mereka tak pentingkan kepada orang-orang, kepada rakyat yang menjadi pengguna. Jadi salah siapa? Jadi sebab tu saya kata, dari sudut ekonomi pun kita kena buat sesuatu dah, kena fikirkan. Sebab tu dalam video saya tu, tuan-tuan boleh tengok, saya ada sebut kata kita kena
jadikan masjid dan surau sebagai asas kepada tempat kita membina ekonomi. Kita kena jadikan asas masjid dan surau tempat kita nak bina ekonomi. Jadi insya-Allah masjid dan surau ni senanglah, kita duduk berjumpa selalu. Kita duduk sembahyang seminggu sekali. Sembahyang Jumaat, kita sembahyang setahun sekali dalam raya Aidilfitri, Aidil Adha. Kemudian umat Islam seluruh dunia pula pergi ke Masjidil Haram. Jadi itu semua boleh dijadikan tempat-tempat yang umat Islam boleh bincangkan untuk kita. Hafiz, selamat datang. Assalamualaikum. Hafiz tak kerja hari ni, cuti kot. Hari Sabtu. Ayah Arjuna. Jadi kita dah ada satu rangkaian networking yang cukup baik. Networking tu untuk kita bangunkan agama kita, akidah kita pun ya. Tapi kenapa kita tak gunakan untuk bangunkan ekonomi kita dengan rangkaian masjid dan surau ni? Kalau setiap kali Jumaat kita kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, buatlah apa yang Allah suruh dan tinggalkanlah apa yang Allah larang. Dan di antaranya tuan-tuan, menjadi kewajipan kepada umat Islam juga untuk nak jaga kekayaan negara ni, kekayaan ni supaya ada kepada orang Islam. Jadi tak apa, kita bukan nak suruh orang yang pergi ke masjid tu pakat-pakat meniaga tak. Kita nak jadikan, kalau kita boleh jadikan masjid tu sebagai tempat orang mendapatkan barangan keperluan dia, insya-Allah nanti keuntungannya balik ke masjid. Jadi kita boleh buat yang tu. Insya-Allah. Kalau kita macam kita dalam Bushra Marketing ni, kita boleh mulakan dengan produk. Kita boleh gunakan koko. Koko Ajwa ni. Koko Ajwa ni kita dah selalu duduk minum koko di rumah. Jadi kita gunakan benda yang kita nak tukar saja. Jadi kita kena mulakan. Jadi tuan-tuan yang tengok ni, Hafiz, kena beli koko yang orang Melayu. Ada tak? Kita kenalah korban sikit. Perbelanjaan kita sebulan tu kita kena tengok apa perbelanjaan yang kita beli produk orang Islam. Macam tu. Okey. Jadi dengan cara yang macam tu, kalau kita kumpulkan orang Islam ni ramai untuk nak beli produk orang Islam ni, insya-Allah nanti kita akan ada rangkaian yang akan barulah kita boleh bagi kelang koko ni, dia makin besar. Koko ni nanti apakah mungkin kalau bertan-tan digunakan sebulan, kita boleh kira bawa masuk koko kita sendiri. Apakah nanti kita boleh tanam sendiri koko untuk kegunaan kita. Kita kawal daripada tanam, daripada kelang, daripada bahan mentah. Itu baru kita bangunkan ekonomi. Kita tengoklah cari kat koko yang lain. Kan ada yang tanam koko, ambil koko, beli koko kat orang kampung dan sebagainya. Pasal apa kita tak boleh buat? Sebab tak ada orang yang fikirkan tentang ni. Fikir dan laksanakan benda ni. Sebab tu tak jadi apa. Samalah macam kecil manis pun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duk makan ubat hospital sampai akhir hayat, nanti kenalah salah satu tu. Bukan saya doa bagi tuan-tuan kena, tapi memang macam tu dah peraturan yang Allah ciptakan kita ni. Macam tu peraturan dia. Kecil manis kalau duduk 13 pagi-pagi, 13, 14, 15, 13, 14, 15 bertahun-tahun, nanti kaki jadi buruk. Dah Allah cipta dah macam tu. Jadi kalau dia tak pernah sembuh-sembuh, tuan-tuan makan ubat hospital tu, kemudian bila ada ubat hospital, tuan-tuan kata, tak apalah makan. Bila ubat ada, itu pula dah. Kan? Jadi itu dari sudut ni. Sama juga ekonomi tuan-tuan.
Kalau kita tak buat macam tu, nanti sekarang ni barang import ada. Barang import ni mungkin dikuasai oleh korporat-korporat yang tidak ada individu-individu yang tertentu ni. Sekarang ni beras tempatan tak ada. Nanti esok kalau beras import pun tak ada, dia tak mahu keluar, lagi tak naik harga. Dan macam mana? Ini soal umat, tuan-tuan. Sebab tu saya kata kita kenalah fikirkan. Masjid-masjid ni macam ni. Kadang-kadang mungkinlah ada video-video saya sampai mungkinlah saya cakap tu seolah-olah macam masjid ni, bukanlah kita nak habaq kata masjid ni tak reti buat kerja, tak peranan. Kita nak habaq kata ada lagi benda-benda yang kita kena buat. Benda yang kita kena laksanakan dari sudut-sudut tertentu yang kita agak orang kata tidak memberi perhatian. Mungkin kita buat kuliah tiap malam dah baik dah. Tiap malam kita dah kuliah tafsir, kuliah hadis, kuliah tasawuf, dari fiqh dan sebagainya. Kuliah subuh semua ada macam-macam. Tetapi mungkin kita tak terfikir tentang bagaimana kita boleh menggunakan masjid dan surau ni untuk kita menyeru kepada umat Islam, marilah kita bersatu di dalam ekonomi. Sebab dia perlu. Sejarah di Israel itu, saya nak sebut salah satu daripada apa yang berlaku, rentetan sebelum berlakunya apa yang berlaku hari ini. Mudah-mudahan Allah lindungi mereka. Mudah-mudahan Allah turunkan pertolongan kepada mereka di sana sekarang ni. Dengan ujian yang sangat berat yang sedang dihadapi oleh mereka. Dan tuan-tuan, itu masa mereka diuji. Kita di Malaysia ni, kita janganlah rasa kita terhindar daripada benda-benda tu daripada berlaku. Sebab di Palestin pun asal-asalnya Yahudi itu menguasai menguasai tanah, menguasai kekayaan. Tanah-tanah Yahudi beli. Ada saya nampak dari sudut sejarahnya, sebelum daripada Israel mengisytiharkan negara itu, sebelum tu mereka dah ambil banyak dah memiliki tanah di Palestin tu. Ini adalah strategi. Tuan-tuan, di Malaysia pun macam tu juga. Ada orang lain yang menguasai harta kekayaan, ada di negeri-negeri yang kita tak ada dah. Contohnya di Pulau Pinang tak ada dah. Tak tahulah, mungkin tuan-tuan boleh. Nanti saya nak research sikit. Tapi setakat yang saya tahu tu, dulu kita pernah, dululah 10 tahun dulu pun kita tengok dah tak ada lah. Yang seberang belah pulau tu, yang ada pun tanah-tanah tapak-tapak masjid, itu yang ada. Jadi kita kena peka benda ni. Kita kena peka, iktibar apa yang berlaku di Palestin tu. Kita kena ambil langkah-langkah yang kita boleh buat untuk nak menjaga kepentingan umat Islam di sini. Umat Islam tak boleh lemah daripada kekayaan, daripada harta benda. Kalau kita lemah daripada kekayaan atau benda, nanti kita akan dihina. Kita akan dihina. Dan kita akan, apakah mungkin satu hari, minta simpang tuan-tuan, jauhkan Allah Ta'ala daripada kita supaya daripada berlaku macam tu. Tetapi apa yang ditunjukkan pada hari ini di sudut politik dan sebagainya tu adalah satu trend yang menunjukkan kita sedang menuju ke arah yang menjadi lemah. Jadi orang dah berani petikai macam-macam sekarang ni. Tambah kalau kita tu dah
Saudara Osman bin Muhammad. Sound agak slow. Sekarang okey, saya cakap slow kot. Jadi emotional sikit. Okey Saudara Osman, okey dah. Okey dah. Okey kalau macam ni. Jadi saya nak sebut tu bahawa kita dah okey saya cakap slow tu. Emotional sikit. Jadi kita kena ambil langkah-langkah yang perlu. InsyaAllah kalau kita ada niat yang macam tu, insyaAllah. Saya nak sebut kalau masjid kata duk sebut ittaqullah, apa salahnya kalau masjid pun kata kita kena bina, kita kena ada slot khutbah tentang ekonomi. Kita kena habaq kata kita di masjid ni kita cuba nak nikan pasaran. Contohnya kita kalau ada di masjid tu kita ada rangkaian produk-produk keluaran Muslim ni di seluruh masjid, seluruh negara, dan orang-orang Muslim ni beli produk-produk tu, insya-Allah kita boleh kuasai. Sebab kita ada lebih daripada 60% kuasa membeli. Jadi mudah nak buat. Kalau kita minoriti, susah sikit nak ajak orang lain beli apa semua, orang bukan Islam dan sebagainya, payah. Ni bangsa kita mengucap sama, Allah yang sama, syariat yang sama, kita pergi masjid yang sama, sembahyang Jumaat yang sama, sembahyang Jumaat yang sama. Kenapa kita tak boleh membangunkan ekonomi kita daripada masjid? Ini yang maksud saya tu. Bukanlah saya nak sabak masjid ni tak cukup lagi dia punya program ni. Setiap hari dia buat tak cukup lagi kan? Kami di masjid ni, macam-macam. Bukan macam tu. Sabar. Mungkin, kadang-kadang mungkin saya pun tersilap. Dari segi nada tu seolah-olah cakap macam masjid ni tak buat apa-apa. Tak. Kita ada yang kita perlu buat. Jadi sebab tu kata-kata kita buy Muslim first pun, Muslim punya produk tu orang tak beli, orang tak ada kesedaran nak beli. Kadang-kadang kita pergi supermarket, tak ada di supermarket tu. Bob Tok Wan, selamat datang. Di supermarket yang kita pergi tu tak ada produk Muslim. Yang nak gagah ada di Maidin ada. Hal lain pun ada. Tapi kita nak sebutlah kadang ada Adabi. Tuan-tuan pergi kena pilih. Kecap, Adabi apa semua. Kita kena dah fikirkan tentang tu. Kan? Tapi kita nak memperkasakan tu. Pada saya jadi Masjid Surau ni tempat yang paling baik. Sebab Masjid Surau ni takkan ditutup sampai hari-hari kiamat. Kalau ditutup, kalau ada kita buat tapak baru pun, tempat masjid tu memang digazet sebagai masjid, tak boleh gunakan untuk buat apa-apa. Jadi kalau kita buka kedai, kita buka apa di tepi masjid tu lebih selamat untuk orang Islam. Itu saya punya, orang kata, pandangan saya. Dan insya-Allah kita nak cuba buat lah. Kita nak cuba buat dengan koko ni, Koko ni harga dia RM25. Kalau harga jual, harga ahli dia RM23.50. Kan? Tuan-tuan boleh dalam Bushra Marketing kita ada sistem yang kita boleh bagi kepada Masjid Surau tu, boleh jadikan keahlian dan kita boleh bagi RM6. Dia punya komisen kepada masjid dan surau apabila masjid tu dia punya anak karya tu membeli di situ. Kita boleh buat lah. Saudara saya Muhtar Mat Yusof. Selamat datang. Assalamualaikum. Sahabat lama. Satu sekolah. Senior setahun. Jadi boleh tuan-tuan. Kita nak buat. Sama-sama grup sekolah ke. Kan. Saya duk bagi idea dah. Boleh. Kalau RM6 kita dapat. Kalau 100 orang satu masjid tu guna, kita boleh dapat RM600. Setahun RM78,000 boleh dapat. Tu kalau 100. Masjid bukan 100 lah. 300-400. Ada masjid sampai 1,000. Kalau 1,000 kita boleh dapat RM6,000 sebulan. Jadi ini yang kita kena fikirkan apa yang kita buat. Mungkin kita rasa kita bukan untuk kita nak cari duit. Kalau kita nak sistem ni, sistem perniagaan yang kita boleh
boleh berniaga sendiri untuk dapat duit untuk kita. Dan kita juga boleh buat untuk kumpulan-kumpulan. Kita buat untuk kumpulan-kumpulan. Wanita, hak sama-sama duk mengaji Quran. Yang sama-sama pergi mengaji di madrasah. Kita kumpul-kumpul, kita pakak-pakak guna koko ni, kita bagi pulangan kepada madrasah. Jadi, dalam ni sistem dah bagi dah. Madrasah tu kita register sebagai satu keahlian. Kita yang guna ni, kita akan masuk di bawah masjid tu, di bawah surau. Jadi, mereka akan dapat duit tu. RM6 satu unit yang kita beli. Jadi, secara tak sedar, tuan-tuan tukarkan benda yang duk minum koko di rumah tu dengan koko Ajwa Gold ni. Jadi, kita dah tak tambah apa-apa belanja pun. Mungkinlah kalau koko ni mungkin mahal sikit. Alah kita tambah belanja RM2-3. Jadi dia akan kita tak terasa kita keluarkan duit. Kita nak ganti barang aja. Kalau kita nak suruh beli yang keluarkan duit yang duit lain, mungkin kita akan rasa kita terlalu tambah perbelanjaan pula. Tapi kita nak ajak yang tu je. Kalau kita boleh buat macam tu pun, alhamdulillah. Kita akan nampak kesan dia. Tak apalah kita nak mulakan, bagi contoh. Satu masjid boleh dapat 1,000 sebulan, 2,000 sebulan dengan projek tu, lama-lama baru masjid dia boleh ikut. Jadi itu dia punya, orang kata, cara dia. Jadi tuan-tuan boleh nak beli tu, boleh tekan di beg kuning. Tengok di beg kuning tu ada beberapa produk yang kita ni boleh. Sama ada nak beli koko, nak beli kopi, kowi, ataupun nak beli buah kulim. Buah kulim tak ada beli dalam beg kuning. Tapi hari ni kita nak offer, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buah kulim ni, PM saya. Kita jual satu botol hari ni. Order hari ni saja. Satu botol RM39. Tuan-tuan beli satu, saya hadiah satu. Jadi dua saya bagi RM39. RM39. Jadi tuan-tuan kena bayar duit pos. Yang ni sebab tak ada dalam dia punya beg kuning. Belum di approve lagi. Kita dah apply dah. Tak approve lagi. Jadi dia dah buat live ni. Jadi kita boleh anti-talk ni. Ini adalah buah kulim. Untuk buah pinggang dan untuk kencing manis. 39 saya akan bagi. Tuan-tuan PM saya. Saya akan bagi satu hadiah percuma. Hadiah sempena live ni. Okey, ada soalan ke? Hadiah percuma. Hadiah sempena live ni. Okey, ada soalan ke? Opah. Opah pun baru join. Opah ada kencing manis tak Opah? Cuma saya nak sebut kata kita jangan bergantung kepada ubat hospital sepenuhnya. Takut kita dapat dia punya, lama kelamaan kita dapat stroke, kita kena gangrene, kena potong kaki, kita jadi buta, mata jadi buta. Kemudian kita akan buah pinggang jadi rosak, kena guna mesin hemodialisis. Jadi tuan-tuan tengok tempat hemodialisis ni mana ada, semakin kurang. Tumbuh sana, tumbuh sini. Hemodialisis pula seminggu 3 kali. Selama 4 jam. Sekali buat 4 jam. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Kehidupan kita adalah ubah dah. Satu masa tu yang panjang, kita kena duduk atas mesin hemodialisis. Jadi ini benda-benda yang kita kena tahu, yang kita kena elak. Dan kita kena ambil langkah-langkah yang untuk supaya jalan kita tu dia tak terjumus kepada komplikasi-komplikasi yang saya sebut tadi tu. Jadi insya-Allah. Jadi saya nak sebut buah kulim ni masya-Allah luar biasa. Nak cerita sikit. Saya pernah ada orang ambil buah kulim ni yang ada kencing manis, dia punya dia ada masalah buah pinggang stage 3A. Jadi dia duk beli-beli tu, saya duk tanya dia, abang guna untuk apa? Dia kata dia gunakan untuk
masalah buah pinggang. Buah pinggang dia daripada stage 3A sekarang ni dah turun jadi 2. Jadi wallahu alam, dari sudut kajian dan sebagainya kita tak boleh nak cerita secara saintifik. Tapi tuan-tuan percayalah ilmu Allah Ta'ala tu, kalau kita nak tulis dengan laut ni sebagai dia punya dakwat dia, sebagai tinta dia, kita nak ambil pohon kayu di seluruh dunia ni, pohon kayu sebagai pena dia, nak tuliskan ilmu Allah Ta'ala ni takkan habis. Malahan kalau kita tambah lagi sebanyak tu, berkali-kali sebanyak tu lagi ayat laut, sebanyak tu lagi kayu, memang tak habis-habis. Ilmu Allah Ta'ala ni ditulis dan manusia mencari rahsia ni daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang ilmu tu. Dan antaranya ilmu buah kulim ni orang tak dapat lagi. Orang tak tahu lagi. Dia nak abang apa yang sebab. Saya dah bagi orang yang sakit buah pinggang. Orang yang ada masalah gatai, badan dia gatai, seluruh badan dia gatai. Tu tengok, Masya Allah, kesian. Masya Allah, dia makan buah kulim 5-6 botol. Masya Allah. Lega, Allah izinkan lega. Tu saya kata luar biasa. Ada orang yang ada batu karang. Batu karang. Lepas tu dia ambil dia punya buah kulim ni, keluar batu karang. Lepas tu orang yang kerap kencing, antaranya orang kencing manis ni kerap kencing. Sat-sat nak kencing. Malam tidur sejam bangun kencing. Tidur 2 jam bangun kencing. Jadi Allah bagi dia penyakit, dia tak teringat pun nak bangun tahajud. Dia duduk bangun kencing je. Kencing, basuh kencing, tidur balik. Lepas tu nanti jaga kencing pula. Tidur balik. Jadi tuan-tuan kalau hak yang kena macam tu, jangan lupa sembahyang tahajud 2 rakaat. 2 rakaat pun cukup dah. Allah akan naikkan darjat orang yang sembahyang malam ni. Okey, jadi orang yang kencing kerap, orang yang kencing tak tos, tak lawas, banyak tuan-tuan dia punya kelebihan dia. Saya pun kata Allah, inilah antara dalam satu biji Saudara Osman ada 60. Nanti kalau PM saya, kalau nak, hari ini saya jual RM39. Lalu saya jual RM50. Saya jual RM39. Kalau tuan-tuan beli satu, saya hadiah lagi satu. Jadi 2 botol. RM39. Kemudian tuan-tuan kena bayar duit pos. Nanti saya bagi tahu duit pos sikit je duit pos tu. Jadi kita dia terhad kepada 4 botol. Kalau tuan-tuan beli 2, saya hadiah 2. Cukup takat tu je. Sebab saya bagi offer. Ada 60 biji. Jadi kita makan 1 malam 1 pagi. Sebenarnya boleh makan 2 malam 2 pagi. Tengok keadaan sakit kita. Jadi semua yang ada berkaitan dengan buah pinggang, Masya Allah, luar biasa. Tapi tuan-tuan, kalau kita ada satu lagi, tuan-tuan kalau cek dalam dia punya blood test tu, dia ada keratinin tinggi, kita makan. Antaranya orang yang ada masalah buah pinggang ni, peringkat awal tu dia ada keratinin. Protein yang tinggi di dalam air kencing dia. Jadi yang ni dan dalam darah dia. Jadi tuan-tuan makan yang ni. Masya Allah, banyak dah testimoni. Jadi tuan-tuan ada orang yang tak percaya. Jadi tak percaya tu tak payah. Tak payah. Pada saya macam saya cerita itu tadi. Kita bukanlah nak takjub kepada buah kulim ni. Kita dapat rahsia ni, kata Allah menurunkan kesembuhan melalui dia. Tapi orang tak kaji. Kalau tumbuh di China ni, dia kaji banyak dah. Kita ni slow sikit tentang kajian ni. Kan? Kecuali kena suruh, kena asak betul-betul baru nak kaji. Okey, jadi buah kulim ni. Saya offer 39, beli satu, hadiah satu. Untuk hari ni je ni. Saya bagi, bukan masalah live ni, hari ni. Tuan boleh pergi dekat saya punya profile tu, boleh tengok dia punya
Ada video juga tentang buah kulit, khasiat dia. Ada testimoni sikit yang saya bagi. Jadi kita boleh amalkan insya-Allah. Kita busyra pun yang ni yang memang saya duk jual daripada lama dah. Yang ni kita jual melalui busyra marketing, yang ni belum lagi. Yang ni kita baru duduk bincang, jadi insya-Allah dalam tak sampai sebulan kot boleh keluar dalam busyra marketing. Kita akan buat dia punya, orang kata, packaging yang lebih cantik, ada kotak, masuk dalam kotak lagi. Jadi kita insya-Allah November akan keluar, bulan 11. Bulan 11 bulan depan lah. Tak berapa hari dah. Mungkin kalau pertengahan bulan ataupun hujung bulan, insya-Allah. Razlan macam tu. Jadi tuan-tuan boleh bersama dengan Busyra Marketing ni, tuan-tuan beli satu produk dah jadi ahli. Jadi kita bolehlah berniaga cara kita. Kita berniaga cara kita yang boleh. Ataupun satu lagi, kalau kita tak berniaga, kita nak cari duit untuk umat Islam. Macam saya sebut tadi. Kita ada jalan dia. Kalau kopi ni tuan-tuan, satu kotak kita boleh lagi beli RM8. Kalau tuan-tuan ada grup yang menggunakan macam masjid, madrasah, kumpulan-kumpulan kita, kumpulan mengaji, kumpulan sekolah, kumpulan-kumpulan taman. Kita nak buat kumpulan tu, kita pekat-pekat guna kopi ni, insya-Allah kita akan pulangan kepada persatuan, kepada apa yang sepatutnya. Okey, Cikgu Man di Busyra, di Jertih. Okey, insya-Allah Cikgu Man kita sama-sama. Cikgu Man ni salah seorang daripada pengarah Busyra Marketing Sdn Bhd. Sahabat lama yang kita baru berjumpa balik. Kita nak kumpulkan usahawan-usahawan orang Melayu ni yang ada pengalaman dan sebagainya, yang dengar ni, kita sama-sama gunakan kepakaran yang kita ada untuk kepentingan umat Islam. Jadi kita cuba dari sudut ekonomi, cuba dari sudut kesihatan, buat yang terbaik yang kita boleh untuk masyarakat kita, untuk jadi sihat, untuk jadi kuat, untuk jadi kaya. Dengan sebab Islam tu perlukan kepada semua-semua tu. Allah suka orang yang kuat daripada orang yang lemah. Sudah tentu orang yang kaya tu, tangan yang di atas tu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi kenapa kita tak jadi tangan yang di atas? Umat Islam menjadi tangan di bawah. Ini persoalan-persoalan yang kita kena fikirkan. Kita boleh buat apa-apa yang kita buat. Jadi tuan-tuan tak apa. Tuan-tuan kalau beli ni pun, kalau beli apa-apa saja, beli koko, tuan-tuan beli kopi. Jadi koko tu mudah dengan sebab kita memang duk guna. Kalau tuan-tuan ada sakit ataupun tuan-tuan sihat pun baik untuk nak amalkan kopi ni. Jadi tuan-tuan akan jadi keahlian. InsyaAllah kita akan sama-sama gunakan rangkaian kita ni untuk kita ada kita punya wawasan kita di depan. Mungkin kan nanti kita boleh keluar. Lah ni sekarang ni saya duk fikir macam mana masalah beras. Satu hari kita nak kumpulkan orang kita beli beras yang kita keluarkan. Nanti kita nak kuasai kilang. Nanti kita nak kuasai pasaran beras. Kita minum koko. Koko ni kita minum setiap hari. Kita nak kuasai pasaran koko. Kita nak bagi kita sampai peringkat kita boleh import koko sendiri. Kita boleh bagi orang-orang kita tanam dan bangunkan ekonomi umat Islam. Jadi kita yang kontrol harga dan sebagainya. Dan tidaklah berlaku seperti yang berlaku sekarang. Kita tanam padi, kita tak boleh nak beli beras. Jadi saya ingat cukup sekadar tu. Din Kalam baru masuk. Tak apa, nanti kita masuk lagi. Kita ada lagi live. Live, insyaAllah kalau ada kekuatan kita buat setiap hari. Kita buka lah pukul 10. InsyaAllah kita ada live. Kalau tuan-tuan buka tak ada tu, adalah kerja saya nak buat. InsyaAllah. Kalau TikTok bagi tahu ada live tu, tuan-tuan, masuklah. Mari kita jadi orang yang menyumbang kepada Islam.
Kena nak sumbang pada Islam, kita fikirkan macam mana burung pada yang mengangkut air untuk nak padamkan api semasa Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud itu. Macam mana burung tu usaha ambil air padamkan. Padahal mana nak boleh padam. Jadi tuan-tuan, kita buat dengan niat yang baik, yang betul ni tak usah bimbang. InsyaAllah kita jadi orang Islam yang berfikir tentang umat. Kita nak contohi Nabi SAW. Kita nak jadi seperti Nabi yang sentiasa berfikir tentang umat. Macam mana nak ubah umat dia, macam mana nak jaga umat dia, macam mana nak selamatkan umat dia daripada benda-benda yang tidak diingini berlaku. Jadi cukup sekadar itu. Jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf banyak kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.